45.3 atau pencegahan rasuah, kamu disampaikan notis seperti berikut. Kamu telah ditangkap. Dimaklumkan bahawa kamu mungkin didakwa atas Seksyen 10 APR 97, mana Encik Rahim bagi rasuah pada Yang Berhormat Azrul Faz calon. Adakah kamu nak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang nak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah, kamu dinasihatkan supaya menyatakan sekarang. Jika kamu tidak menyatakan sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keterangan kamu akan dipercayai dan ini akan membawa kesan buruk kepada kes kamu pada amnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang dan kamu mahu ia ditulis, ini akan dilakukan. Saya nak bacakan kepada kamu kan. Kamu telah ditangkap dan dimaklumkan bahawa kamu mungkin didakwa atas Seksyen 11 Akta Pencegahan Rasuah 1997. Adakah kamu hendak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang hendak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah, kamu dinasihati supaya menyatakannya sekarang. Jika kamu tidak menyatakan sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keyakinan kamu akan dipercayai dan ia akan membawa kesan buruk kepada kamu pada akhirnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang, kamu akan ditulis, ini akan dilakukan. Bolehkah kamu faham apa yang ini saya bacakan tadi? Agenda Banteras Rasuah Tajaan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi hanya merupakan gimik politik Barisan Nasional BN untuk berdepan dengan rakyat dalam pilihan raya umum ke-11 ini semata-mata. Apa yang sebenarnya berlaku, petugas-petugas parti itu diarahkan untuk menggunakan apa saja cara bagi memenangi pilihan raya kali ini, termasuk politik wang, kerana parti itu bimbang kalah teruk dalam pilihan raya. Politik wang adalah suatu strategi BN untuk memenangi pilihan raya, seolah-olah ia tidak menjadi satu kesalahan kepada parti itu, walaupun ia bertentangan dengan Akta Pilihan Raya. Tetapi agak malang kepada BN, kerja jahat dan tidak bertamadun ini terbongkar apabila petugas mereka ditangkap Badan Pencegah Rasuah BPR di Sungai Sayong, Johor. Pada Isnin 15 Mac jam 2 petang, calon PAS Pasir Raja Johor, Encik Sanik Isnin telah dihubungi melalui sistem pesanan ringkas SMS oleh Azman Abdul Rahman. Dipercayai ejen BN dan satu tawaran telah dibuat, iaitu sejumlah RM50,000 akan dibayar kepada Encik Sanik sekiranya beliau bersetuju menarik diri bertanding dalam pilihan raya kali ini bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Johor N35 Pasir Raja, berdepan dengan calon BN, Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Sehubungan itu, Sanik segera menghubungi pimpinan PAS Johor. Perbincangan berlaku dan mereka sebulat suara bersetuju merancang usaha memerangkap sekaligus mendedahkan perbuatan yang tidak beretika ini. Selepas itu berlaku siri tawar-menawar melalui SMS di antara Sanik dan ejen BN berkenaan. Sehinggalah pada pagi Selasa 16 Mac 2004, di mana persetujuan dicapai, iaitu deposit wang sogokan tersebut akan diserahkan di rumah Encik Sanik sendiri di Felda Sungai Sayong pada jam 12 tengah hari. Peluang terbuka ini terus dimanfaatkan. Beberapa orang petugas PAS ditempatkan di sekitar kawasan kediaman Encik Sanik, baik di dalam maupun di luar rumah. Tepat jam 12.30 tengah hari, ejen BN Azman dengan ditemani Abdul Rahim Adlan telah tiba di rumah Sanik. Sekali lagi berlaku proses tawar-menawar dan akhirnya mereka bersetuju untuk membayar sejumlah RM100,000 kepada Sanik sebagai ganjaran kepada penarikan diri dalam pertandingan pilihan raya ke-11 ini. Sebaik sahaja Azman menyerahkan wang tunai pendahuluan sebagaimana yang dijanjikan, beberapa petugas PAS yang telah bersiap sedia sejak dari awal lagi bertindak menyerbu dan menahan Azman dan Abdul Rahim di dalam rumah berkenaan beserta dengan wang tunai sebanyak RM5,000. Difahamkan baki tawaran itu akan diselesaikan di Dewan Sekolah Menengah Tun Habab
Kota Tinggi setelah borang penarikan diri sebagai calon ditandatangani dan diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Susulan penangkapan itu, petugas PAS telah menghubungi pihak Badan Pencegah Rasuah BPR Johor Bahru. Kira-kira jam 3 petang pegawai BPR tiba. Siasatan dijalankan dengan mengambil keterangan Encik Sanib, ejen dan ahli PAS. Jumlah wang dikira dan nombor siri turut dicatat. Sebelum itu, kira-kira jam 2.15 petang, sepasukan polis dari Balai Polis Bukit Besar tiba, tetapi tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah berkenaan. Kemudiannya sekitar jam 4 petang, sepasukan polis dari Balai Polis Kota Tinggi pula tiba, tetapi turut menerima nasib yang sama. Hakikatnya, rakyat setempat mulai hilang kepercayaan kepada kewibawaan polis. Lebih-lebih lagi, kes rasuah ini melibatkan bidang kuasa BPR. Jam 4.15 petang, ejen BN dibawa pegawai BPR ke pejabat badan itu di Johor Bahru. Walau bagaimanapun, Encik Sanib tidak ditahan, tetapi sekadar hadir untuk memberikan keterangan. Hasil soal siasat dipercayai, Azman mengaku bahawa beliau telah diarahkan oleh Encik Saiful Bahari Haji Siddiq, iaitu Ketua Penaja Pemuda UMNO Cawangan Felda Sungai Sayong. Dengan peristiwa ini jelas, DN melalui ejen-ejennya mempamerkan satu tindakan salah laku pilihan raya jika disabit kesalahan, sekaligus menggambarkan bahawa amalan rasuah atau politik wang akan terus bermaharajalela jika rakyat terus memilih BN memerintah negara ini. Sekaligus, maruah negara akan tercemar di mata dunia akibat memilih golongan perasuah memerintah negara ini. Marilah kita menjaga maruah negara dan moral politik kita dengan menolak parti perasuah ini. Kamu telah ditangkap. Dimaklumkan bahawa kamu mungkin didakwa atas Seksyen 10 FPR 97, mana Encik Rahim bagi rasuah kepada Yang Berhormat Adun Faz Jalon. Adakah kamu nak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang nak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah, kamu dinasihatkan supaya menyatakan sekarang. Jika kamu tidak menyatakan sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keterangan kamu akan dipercayai dan ini akan membawa kesan buruk kepada kes kamu pada amnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang dan kamu mahu ia ditulis, ini akan dilakukan. Okey, Cik Rahim sekarang ini mesti tangkapan di bawah Seksyen 45 3 alasan Cik Rahim tentang duit ni. Saya nak bacakan kepada kamu, kamu telah ditangkap dimaklumkan bahawa kamu mungkin didakwa atas Seksyen 11 Akta Pencegahan Rasuah 1997. Adakah kamu hendak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang hendak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah, kamu dinasihati supaya menyatakannya sekarang. Jika kamu tidak menyatakan sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keterangan kamu akan dipercayai dan ia akan membawa kesan buruk kepada kamu pada akhirnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang dan kamu akan ditulis, ini akan dilakukan. Jika kamu faham fakta yang ini saya bacakan tadi, saya tuliskan ini saya tuliskan ini Nama dia gimana? Kalau dalam parti dia ada politik wang, maka dalam pengadilan umum lebih mudah. Politik wang berlaku. Berikan itu tak lagi siasat secara adil dan terus. Ini adalah di antara perkara yang mencacatkan proses bila raya dalam jalan sekarang. Sorry, kes di Johor ni akan dijadikan modal kempen bagi PAS ke nanti? Bukan modal kempen, ini adalah nasihat. Ini adalah satu pembetulan.
Bukan modal, ini satu key yang sangat besar yang bukan dijadikan modal, satu kecacatan dalam proses demokrasi. Dan itu satu lagi barang kris yang kita dapat melalui Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu, ICU, Jabatan Perdana Menteri, yang dah cahit dia bantuan untuk remaja khidmat penyayang tahun 2003. Dengan segala hormat dia dimaklumkan bahawa tuan-tuan telah diluluskan bantuan sebanyak RM200 di bawah dana khas Kementerian Persekutuan atas sumbangan tuan-tuan perempuan dalam program remaja khidmat penyayang. Tuan-tuan, puan-puan dikehendaki membawa bersama surat ini dan kad pengenalan ke pusat pembayaran di Bank Pertanian Malaysia pada 15 Mac 2004 bermula 9 pagi sehingga 3.30 petang untuk mendapatkan wang tunai. Ini satu lagi. Ini sebenarnya Boleh kopi. Sebab apa pun, apa yang berlaku pun, Abdullah Badawi ialah orang UMNO dan akan bergerak bertindak melalui prinsip UMNO dan Barisan Nasional. Wadah rasuah, wadah salah guna kuasa, semua ni tu saya rasa dia tidak akan berlaku apa-apa dan tidak menjejaskan harapan PAS. Dia nak memerangi rasuah, habis-habisan nak memerangi rasuah. Tapi dalam sejarahnya, dalam kajian yang dibuat, kementerian yang paling rasuah, yang paling tinggi sekali rasuah, ialah Kementerian Dalam Negeri, dalam mana dia buat beberapa tahun, masih lagi sekarang ini, menjadi Menteri Dalam Negeri. Macam mana nak cerita tentang rasuah, kalau kementerian dia, jabatan dia adalah gudang rasuah. Satu lagi yang akhir, saya nak sebutkannya. Saya menganggapkan apa juga kenyataan tentang rasuah dan salah guna kuasa dan sebagainya. Saya rasa masih berpilih-pilih. Yang dipilih ialah ikan bilis, jerung-jerung akan terlepas. Contohnya, Khetoyo telah dilaporkan rasuahnya kepada Badan Pencegahan Rasuah dan laporan polis dah 2 tahun 2 bulan. Datuk Abdullah Badawi tak pernah sebut nama Khetoyo. Bekas Perdana Menteri tak pernah sebut nama Khetoyo. dia kata penyelewengan balok, BPR pergi siasat, tak ada apa-apa. Dia kata penyelewengan zakat, BPR siasat, tak ada apa-apa. BPR sayang pada kerajaan negeri Terengganu. Pegawai kerajaan sayang. Oleh kerana itu BPR bagi siasat. Kes yang berlaku dalam kerajaan Barisan Nasional dibiarkan selama 20 tahun, belas-belas tahun. Eric Syah, kes perwaja, hak kilang besi di Kemaman tu, sudah dibongkar belah-belah tahun. Bila kawan tu dah urut, toloknya kursi roda barulah bertindak. Masa gagah dah berani. Eric Syah yang melakukan, yang dituduh dengan rasuah, melibatkan ribu juta, ditahan dengan terhormat, dengan kereta mewah, diletakkan di hospital. Bukan hospital, hospital. Maknanya hospital, hotel. Atau yang kasar daripada hospital, hotel. Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh rasuah kerana suruh polis siasat orang tuduh dia orang fitnah ke dia. Ditangkap, ditutup mata, gari, gocoh, sampai lebang mata. Pengsan. Eric Syah ditahan, diletakkan di hospital. Di mana keadilan?